Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Malaysia hari ini. Alhamdulillah, kita menarik nafas yang lega hari ini dan pagi sekali lagi bersama dengan kalian semua di Malaysia hari ini. Hari ini hari Khamis ya, Khamis. 24 September 2020. 24 September. Hari ini birthday saya punya isteri. Oh. Baru awak perasan ke lahir? Tak, segan nak sebut sebenarnya kan. Tapi itulah dia alang-alang kat sini boleh saya wish. Dah ucap belum? Belum lagi lah tadi. Tepat 12.30 malam dah wish dah malam tadi. Tapi ni on air saya ucapkan selamat jadi kepada isteri. Semoga diberkati merestui semua insya-Allah. Amin. Amin. Hashtag Tiljannah. InsyaAllah, amin. Doakanlah. Tiljannah ni bukan hanya untuk orang yang baru saja berdiri rumah tangga, tetapi yang sedang membina keluarga. Betul. Kan. Kita doakan yang terbaik. Tahniah ya. Terima kasih. Yang keberapa? Yang keberapa? Yang ke-34. Oh, muda lagi. InsyaAllah. Okey, at least sekali lagi bersama dengan saya. Semalam dengan Hanis. Topik ini. Saya baru nak tanya soalan. Kenapa kita walaupun tarikh tu contohlah isteri Fadli 24 September kan. Betul. Kenapa tepat jam 12 malam tengah malam tu nak diucapkan? Nak jadi orang terawal ke? Betul. Saya nak jadi orang yang pertama. Dulunya masa sebelum kahwin ni sebelum pukul 12 tu dah standby nak send. Kan. Tapi lepas dah berkahwin, dah ada kat sebelah. Jadi senanglah pukul 12 terus kat sebelah. Tapi tak tanya dia lahir pukul berapa? Tak tanya. Sebab belum tentu pukul 12 malam tu dah tarikh lahir dia. Sebab kadang-kadang ada orang lahir 11 pagi. Maknanya belum tarikh lahir dia sebenarnya. Itulah dia. Tapi 20... tarikh tu ialah. Jam lahir tu belum lah. Tapi lepas ni mungkinlah tahun depan kot. Kita tanya dia punya lahir bila, waktu bila. Time tu lah kot. Tepat pada waktu tu, diucapkan selamat hari lahir. Tapi apapun, is the thought that counts kan. Ya, betul. Orang perempuan ni kadang-kadang ada lah dalam kalangan yang kata orang lelaki tak ingat tarikh lahir dan sebagainya. Kan? Ini contoh terbaik. Ingat tarikh lahir. Ya. Ingat tarikh lahir, ingat tarikh ulang tahun perkahwinan. Itu dua perkara penting. Dua perkara penting. Dua perkara yang sangat sensitif tu kena ingat. Okey, tarikh penting satu lagi ialah 26 September yang menyaksikan Sabah menilai dan menentukan siapa yang akan menerjui dan mengambil mandat sebagai kerajaan di negeri Sabah dan juga pastinya debaran semakin terasa dalam kalangan parti politik yang bertanding. Pada masa yang sama, rakyat juga berdebar kerana jutaan akan 1 juta lebih akan keluar membuat ataupun mencabut undi, membuang undi, membuang undi untuk pilihan mereka. Tetapi satu lagi perkara yang harus kita ikuti dan sentiasa kita ingatkan ialah pematuhan SOP. Betul. Kita berada dalam situasi pandemik COVID-19 ini. Itu yang kita bagi tahu sebenarnya, sebab kalau kebiasaannya kalau kita nak mengundi, apa yang perlu kita lakukan, yang paling penting kita ingatkan supaya bawa kad pengenalan. Betul. Kan? Dan yang paling penting itu yang kita bagi tahu waktu awal, tapi kita dalam suasana norma baharu ni paling penting bukan saja kad pengenalan. Pelitup muka tu kena pakai. Betul. Pelitup muka kena pakai. Lepas tu sebelum masuk ke pusat mengundi akan ada pemeriksaan suhu. Betul. Dan jangan lupa juga saya ada baca juga kepada anda semua yang akan mengundi pada hari Sabtu nanti untuk kita buat pengesanan scan MySejahtera. Ya, betul. Untuk pengesanan ada kata ada berlaku kes positif di sana. Betul. Senang kita nak cari kontak rapat dan sebagainya. Jangan kita perlekehkan MySejahtera ni, QR code ni. Semalam ketika saya berada di Pintasan Saloma, walaupun tempat terbuka, ada juga tempat untuk mengimbas ada juga, QR code untuk Pintasan Saloma. Jadi saya dengan gembiranya membuat banyak, Pintasan Saloma pun ada. Jadi ini antara perkara dalam norma baharu yang kita hadapi dan kita tahu kewujudan QR code merata-rata ni untuk kebaikan kita bersama. Kadang-kadang ada yang sekadar konon-konon tunjuk kamera mengimbas saja tapi tidak mengisikan butiran kan. Itu atas diri kita lah, kebertanggungjawaban kita. Kalau apa-apa berlaku tiba-tiba bila disebutkan maklumat anda person under surveillance dan sebagainya kan. Itu kita harus ambil maklum lah ya. Okey, jangan kita lupa tentang norma baharu ini. Jangan dalam kita berseronok dan sebagainya. Betul. Okey, kita hari ini cerita tentang basikal kan Fazli kan? Kita cerita pasal basikal lah. Sebab sekarang ini dah menjadi trend berbasikal. Dah jadi trend ni, maklumlah kalau ikutkan dalam bancian sebenarnya saya boleh katakan dalam 10 orang tu saya rasa dalam 5 ke 6 orang dah mempunyai basikal. Basikal ni sebenarnya ada banyak kategori. Jenis-jenis basikal kan, ada yang road bike, ada mountain bike. Tetapi saya rasa untuk waktu 2020 ni, saya rasa waktu PKP hari itulah, tempoh hari saya rasa. Betul. Waktu tempoh hari PKP tersebut membuatkan
akan ramai yang macam tak tahu nak buat apa, kan, nak bersukan dan sebagainya. Duduk kat rumah bersukan, mungkin mereka rasa macam alamat, sukan yang kita buat ni macam biasa saja, kan. Tapi apabila berbasikal ni mungkin satu idea yang baru. Lebih-lebih lagi kawan-kawan yang lain pun dah meracun. Betul. Dia gunakan hashtag racun itu benar tau. Racun itu benar. Racun itu benar. Yang berbasikal ni sebenarnya. Saya tertarik. Sebenarnya memang PKP inilah yang mendorong trend berbasikal ni, kerana terperuk di rumah, walaupun ada boleh dilakukan aktiviti fizikal, tapi ia statik, tidak bergerak, kan. Kalau main bola pun di padang tu kita boleh bergerak-bergerak, kan. Tapi basikal ni mencetuskan satu keupayaan untuk kita bergerak bebas keluar daripada kawasan yang terkongkong. Kemudian masa tu tak perlu pakai penutup muka apabila PKPP lah, kan. Dan pada masa sama dilihat sebagai orang kata cycling is the new golf. Betul. Betul tak? Sebab kita ni makhluk sosial. Nak kena cari sebab untuk kita bertemu. Nak duduk di mamak dah tak boleh. Masa tu, kan. Macam-macam aktiviti, nak tengok wayang pun dah tak boleh rapat-rapat sebagainya. Jadi yang boleh bergerak yang boleh lakukan bersama-sama dan boleh berborak lagi, berbasikal lah kita. Salah satu lagi, berbasikal ni boleh kita kategorikan adalah boleh berbasikal ni semua kategori boleh berbasikal. Contoh pemainan golf. Kita rasa macam golf ni mungkin orang tertentu saja boleh main golf. Jadi kalau berbasikal ni dilihat daripada segi orang yang biasa saja, golongan artis, VIP, mereka ni tergolong dalam kumpulan masing-masing. Tetapi apabila berbasikal ni mereka bercampur, mereka bersama-sama, kan. Tapi yang membezakannya jenama dan juga harga basikal lah. Itu yang beza. Dan disebabkan perbezaan itulah pelbagai perkara mulalah tercetus, isu-isu yang melanda. Jadi hari ini kita nak rungkai sebanyak mungkin tentang basikal, aspek undang-undangnya, jenis basikalnya, trend basikalnya dan macam-macam lagi. Kalau anda ada cadangan, boleh kongsi bersama dengan kita di Facebook Malaysia hari ini. Okey, kita ke surat khabar terlebih dahulu. Okey. Kita mulakan dengan, saya mula dulu ke macam mana? Berita harian lah. Sebab ramai yang gembira semalam betul, di atas pengumuman khas yang membuat Perdana Menteri semalam dalam pakej prihatin tu. Kita prihatin. Mungkin berhadapan dalam berita harian 10 bilion untuk kita prihatin. Pengumuman ini menandakan Kerajaan Perikatan Nasional mendengar rintihan saudara-saudari sekalian. Kita cuba sedaya upaya membantu rakyat menghadapi detik sukar ini. Apa yang perlu ialah sebuah kerajaan stabil dan teguh. Ini penting supaya lebih banyak inisiatif memulihkan ekonomi dan membantu rakyat dapat dilaksanakan. Pecahan di muka surat hadapan ini dibuat dengan begitu baik sekali supaya kita faham. 600 juta geran khas prihatin untuk memanfaatkan 200,000 peniaga mikro. Kemudian 7 bilion ringgit bantuan prihatin nasional 2.0 ataupun PM sebutkan 2.0. 2.0. Memanfaatkan 10.6 juta penerima. Kemudian 2.4 bilion program subsidi upah 2.0 memanfaatkan 1.3 juta pekerja. Anda boleh baca lanjutan dan perinciannya di muka surat 2, muka surat 3 dan juga muka surat 4. Infografik juga dimuatkan untuk kita lebih memahami apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri semalam. Muka surat 4 dikongsikan tanda awal ekonomi negara makin pulih, pertumbuhan positif dalam 3 bulan walau catat penguncupan KDNK, ini kata Perdana Menteri. Ini satu yang seharusnya kita raikan. Pada masa sama kita harus bersiap siaga. Hari ini berapa? 24 Hari 24 26, 7, 8, 9, 30. 6 hari lagi sebelum moratorium ditamatkan. Betul. Tapi saya rasa masih ada masa lagi lah untuk anda semua yang ingin berbincang dengan pihak bank sendiri. Boleh pergi ke bank sebab ada di antara kita yang kalau kita ikutkan moratorium ni, ada yang mengatakan bahawa saya mungkin tak layak. Sebab apa? Sebab saya tidak dibuang kerja. Saya tidak dipotong gaji. Saya rasa benda itu salah. Sebab kalau anda rasa anda ingin meminta moratorium, saya rasa pergi jumpa bank. Sebab saya salah seorang daripadanya yang saya tak terkesan tentang perkara ini, tapi saya meminta agar pihak bank menjadualkan semula pembiayaan kereta saya. Jadi maksudnya dekat sini kalau kita bayar certain part tu ataupun amount tu tinggi, jadi kita boleh rendahkan dan kita tarik untuk tahunnya lah, panjang sikit lah tahun. Jadi boleh berbincang sebenarnya dengan bank. Betul. Tak jadi cerita semalam pun orang bank yang uruskan ni, bank pinjaman saya pun ada di Pintasan Saloma. Saya serempak. Dia kata nanti kita ni. Nanti call
Okey. Ya. Okey, perbincangan tentang kita prihatin ini juga akan bawakan dalam Malaysia hari ini dalam pukul 9 nanti insya-Allah. Jadi kalau nak faham lebih lanjut tentang pakej yang diberikan yang dimaklumkan oleh Perdana Menteri, boleh ikuti kami nanti. Okey, seterusnya? Okey, seterusnya di harian Metro baru semalam sebenarnya kita berbicara tentang Hari Pembersihan Sedunia 2020, tetapi dalam harian Metro hari ini membawakan ada satu berita yang kurang enaklah untuk dikongsikan, iaitu cemat udara tanpa kawalan. JAS sita peralatan 2 kilang berasaskan kayu. 2 kilang berasaskan kayu di Bukit Selambau di SP Sungai Petani dikenakan tindakan penahanan operasi kelengkapan oleh Jabatan Alam Sekitar Cawangan Sungai Petani selepas didapati menghasilkan pencemar udara tanpa sistem kawalan ditetapkan. Pengarah JAS Negeri Nur Azizi Adinan berkata tindakan itu dilakukan selepas pihaknya menerima banyak aduan awam mengenai pencemaran terutama bau dan juga asap. Itu ada. Kita tak mahu sebenarnya perkara sebegini berlaku lagi. Tapi kalau kita lihat dekat sini, mereka dapat kesan pencemaran udara yang berlaku di kilang ini disebabkan orang ramai yang mengadu. Laporan daripada orang awam ataupun orang ramai. Jadi kita harapkan juga penglibatan orang awam pun penting juga. Kan? Kita tidak boleh mengharapkan Jabatan Alam Sekitar sahaja melakukan operasi. Memang mereka sentiasa melakukan operasi, tetapi mungkin ada segenap ruang tu yang mungkin kita tak perasan. Orang awam yang perasan, orang awam yang hidu dan sebagainya boleh laporkan kepada pihak berkuasa lah. Saya masih hairan dengan situasi macam ni kan. Kita bercakap tentang orang awam yang mengadu kepada pihak berkuasa yang membuat pemantauan dan mengambil tindakan undang-undang sekiranya didapati bersalah. Pihak yang melakukan ini. Ketika mereka mewujudkan kilang dan sebagainya, adakah terlintas di fikiran apa sekali sisa yang dilepaskan di udara ke ataupun di air ke adalah bahan pencemaran dan bagaimana mereka mengendalikan situasi itu? Ataupun macam tak apa, yang penting kita buat duit. Ini selagi tak kena tangkap, biarlah. Betul. Gitu. Ataupun mereka memikirkan bahawa tak apalah kita buang ataupun denda yang dikenakan itu tak apa, kita boleh bayar denda tu. Mungkin mereka beranggapan macam itulah kan. Dan itulah saya rasa denda tu harus dinaikkan lagi lah kalau mereka bersifat demikian. Kan mungkin ada penguatkuasaan dan juga denda yang lebih tinggi dan juga segala peraturan yang dilakukan tu, peraturan yang telah pun yang ada tu sebenarnya harus dicari semula. Harus kita kaji semula lah. Untuk sekurang-kurangnya menakutkan mereka ni lah daripada berbuat demikian lah. Ataupun sita premis mereka kan. Robohkan kan. Itulah dia. Okey, kita harap ada kesedaran lah langkah mereka yang terbabit ni. Baik, kita terus ke akhbar berikutnya. New Straits Times cerita tentang pilihan raya negeri Sabah. Muka surat hadapannya bercerita tentang pakej kita prihatin secara umumnya. Cuma pilihan penerbit ni muka surat 7. Muka surat 7 membawakan vital to adhere to new norms during elections. Ya, seperti yang kita kongsikan di awal awal siaran tadi. The Election Commission EC is taking all necessary steps to ensure everyone follows the new norm during elections. This was the case for the recent by-elections as well as the current Sabah state election. During the early voting process, at the Kepayan Police Headquarters on Tuesday, EC staff checked all those entering the polling centres. Jadi pemantauan dibuat ketika pengundian awal dilakukan beberapa hari yang lalu dan didapati pemantauan SOP itu ada dan ingin diingatkan sekali lagi kena laksanakan. Ini infografik yang diberikan kepada mereka nak mengundi hari Sabtu ni, barangkali boleh ambil screenshot ni kan dan simpan dan ingat sebelum keluar tu. Tadi Fadli sebut MyCard kan, selain daripada MyCard apa lagi perkara-perkara yang harus kita patuhi ya. Okey, untuk kita sama-sama membantu melancarkan proses pilihan raya, pada masa sama membantu menghentikan wabak COVID-19. Itu di NST. Nak mengundi jangan lupa tapi jangan anda memakai baju mewakili logo masing-masing. Logo parti. Itu daripada awal pilihan raya dulu kan. Itu makluman yang sangat penting. Itu kan penting tu kan. Jangan nampak sangatlah. Jangan nampak sangat. Inilah rahsia ya. Betul. Okey, kita terus saja kongsikan yang menarik di Utusan Malaysia berkaitan dengan kadar inflasi yang turun 1.4% ya. Kadar inflasi negara yang diukur menerusi indeks harga pengguna IHP menyaksikan pengucupan bulan ke-6 berturut-turut apabila turun 1.4% kepada 120.1 pada Ogos berbanding 121.8 tempoh sama pada tahun lalu. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata, penurunan IHP keseluruhan telah dipengaruhi oleh penurunan indeks pengangkutan yang mengucup 9.9%, perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain-lain dan juga pakaian berserta kasut serta hiasan, perkakasan dan penyelenggaraan isi rumah yang menyumbang 45.7% daripada keseluruhan wajaran.
Itu dia. Berkaitan kadar inflasi yang turun 1.4%. Ya. Punya harga barang turun sikit lah. Turun sikit lah. Ya. Yalah, untuk menggalakkan aktiviti pembelian untuk menjana ekonomi negara. Sebab tu bila kerajaan berikan peruntukan wang tu, ya nak simpan pun ya dan berbelanja juga dengan berhemah supaya kita terus menjana ekonomi negara kita. Tapi betul lah yang package yang diumumkan oleh Perdana Menteri semalam tu, kita prihatin tu sebenarnya kita rasakan wow dapat duit lagi. Mereka gembira kan. Tapi dalam masa sama juga kita perlu ingat bahawa duit itu sebenarnya kalau kita tidak gunakan dengan cara yang betul, kita boros dan sebagainya, duit itu akan habis juga. Dan amount RM1,000 tu, saya rasa kalau mereka yang mungkin terjejas disebabkan mungkin hilang pekerjaan dan sebagainya, boleh jadikan sebagai modal sikit lah untuk memulakan perniagaan dan sebagainya. Ya, betul. Banyak modal dah digunakan daripada bantuan prihatin kan. Betul. Bagus. Terima kasih kerajaan. Betul. Terima kasih banyak-banyak diucapkan. Okey, kita nak balik cerita tentang basikal lah. Basikal. Tapi ni seorang wanita yang berbasikal dan kita tak tahu sama ada beliau ni berbasikal ikut trend ke ataupun memang minat daripada dulu. Ataupun dia nak sihat, dia kuruskan badan ke kan? Ya. Okey, Zul Aida Zulkifli di talian video sekarang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Ya, sekali Kami sihat. kami sihat. Bila tengok kita panggil Aida Aida. Ya, saya. Sekali lihat kalau orang yang tak kenal Aida, tak nampak pun awak ni jenis yang berbasikal. Ada ciri-ciri tertentu ke pada pakaian ke, pada cara penampilan seorang yang dia tu adalah seorang yang memang orang kata cyclist lah, rider. Rasanya kalau kita orang ni macam ala-ala macam superhero lah, macam Batman ataupun Superman kan. Alter ego laginya. Alter ego. Okey. Lepas tu bila weekend tu baru kita pakai baju cycling lah. Aida dah berapa lama dah berbasikal ni Aida? Saya dah berbasikal sejak tahun 2018 secara serius. Lebih kurang Fazli lah. Tak, saya baru lagi. Baru lagi? Dia 2018. Oh, awak lagi noob lah. Saya BBNU. BBNU. Okey, apa yang membuatkan Aida diracun? Katanya untuk berbasikal? Untuk berbasikal ya. Mula saya ni start lari, and then lepas tu adalah kawan-kawan yang dah bermula berbasikal. Diorang macam cakap, try lah berbasikal, best kan. Lepas tu saya pun mula-mula tu saya beli basikal biasa, kiranya macam entry level punya road bike. And then lepas tu saya macam nampak macam wah menarik juga sebenarnya berbasikal ni sebab saya dapat pergi daripada satu tempat ke tempat yang lain. And then lepas tu kiranya at the same time tu dia adalah satu jenis aktiviti juga yang dapat meningkatkan you punya stamina, endurance you. So quite macam agak berguna jugalah kalau macam saya yang berlari dan juga berbasikal. So dia macam balance out jugalah. Aida, apa keseronokan apabila Aida berbasikal ni? Sebab ini nak menarik ramai juga untuk mereka yang mungkin sebelum ini nak berbasikal tapi mereka macam tanya, basikal ni apa yang best, apa yang syoknya kan? Soalan ni bukan jawapan awak tahu ke keseronokan? Ini bagi saya dah cerita kat Eli kan. Ini bagi penonton yang mungkin nak tahu lebih lah. Terutamanya wanita. Apa yang istimewa bestnya selain pada kita dapat menyihatkan badan, menurunkan berat badan bersama kawan-kawan, apa lagi yang bestnya, syoknya ni kalau naik basikal? Keseronokan berbasikal ni saya rasa satu, saya ni jenis yang suka makan. So kadang-kadang bila saya berbasikal tu saya akan cari macam tempat makan untuk makan. Ataupun selepas berbasikal pun saya makan, so kira dia macam dia balance out lah calorie burn dengan calorie intake saya. Tapi yang saya rasa yang saya paling suka pasal berbasikal ni sebab saya dapat explore, dapat tengok jalan-jalan yang kita tak pernah nak tahu selama ni. Sebab kita kan biasa lalu main highway macam kita punya Lebuh Raya, North South Highway. So macam ni kita akan lalu macam jalan-jalan lama. Macam contohnya macam hari Ahad lepas saya ke Bagan Lalang.
So ke Bagan Dalang tu kita tak ikut jalan highway lah. Kita akan ikut jalan jalan dalam. Jadi macam state road dengan federal road. Jadi kita dapat lihat macam ni jalan-jalan kita kat dalam sebenarnya. Sebenarnya ada juga pemandangan yang menarik sambil kita berbasikal ni. Ataupun contohnya saya pernah berbasikal di Langkawi. Di Langkawi memang satu tempat yang memang sangat cantik untuk berbasikal sebab ada sawah padi, lepas tu pemandangan dia lah yang penting. Saya rasa pemandangan tu kiranya macam kalau penat lelah dia pun sebab kita dah dapat pemandangan yang cantik and then hilang semua penat dengan kira hilanglah penat dia tu. Lepas tu satu lagi saya rasa kita dapat kenal dengan kawan-kawan lain yang berbasikal sekali lah dengan kita. Okey, baik. Terima kasih Aida. Lepas ni ke mana? Perancangannya? Lepas ni, rancangannya... Mana menu? Dia bagi menu. Menu. Menu weekend saya. Kalau ada yang nak join, mungkin insyaAllah saya akan ke Kuala Selangor. Kuala Selangor, okey, baik. Okey. Kita akan Kuala Selangor ataupun ke arah Kinchan ataupun saya akan cuba nak try naik bot daripada Bukit Pelanduk ke Sungai Pelik. Okey. Dekat Kupang. Menu mampat tu. Kenyang tu. Kenyang. Dia tak dalam, tapi dia tak dalam satu hari sebenarnya. Baik, okey, kita faham. Mungkin satu hari ni saya buat Kuala Selangor, mungkin hari lain saya buat menu lain lah juga. Variety lah menu tu kan. Okey. Hati-hati ya, jaga keselamatan. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Aida. Terima kasih banyak. Sama. Okey, salam kawan-kawan yang naik basikal juga. Zul-Aida Zulkifli. Boleh. Saya akan pesan dengan diorang untuk sentiasa berhati-hati bila berbasikal. Betul. Itu dia, Zul-Aida Zulkifli. Sangat penting disiplin tu. Ya. Betul. Okey. Kita ucap terima kasih banyak-banyak dan pastinya ramai berkongsi pandangan bersama dengan Aida ni dalam kegairahan itu dan juga manfaat diperolehi. Pastikan adanya pematuhan keselamatan. Betul. Kalau sebelum ni mereka ni kadang-kadang mereka tidak mengetahui jalan mana yang sesuai untuk berbasikal. Tapi apabila kita dah buat pendarahan daripada media yang mengatakan bahawa di lebuh raya tidak boleh berbasikal sama sekali. Kalau nak berbasikal di lebuh raya perlu ada kawalan lah daripada pihak PDRM dan sebagainya. Barulah kita boleh melalui lebuh raya berkenaan. Betul. Okey, kita tinggalkan seketika cerita basikal ni. Ini satu war-wara yang saya rasa Fazli yang paling hebat antara semua hos yang ada di MHI. Silakan. War-war yang mana lah? Yang mana tu? Yang mana lagi? Bukan yang tu. Yang tumbuk tu, yang tumbuk. Okey, ini kita nak ingatkan kepada anda semua dalam pada kita ni berjaga-jaga disebabkan penularan COVID-19. Jangan kita lupakan denggi ni pun semakin hari semakin banyak juga kes yang dilaporkan. Tahukah anda bahawa simptom demam denggi dan jangkitan COVID-19 ada persamaan. Contohnya macam kita ni rasa macam demam panas, keletihan dan sakit-sakit badan. Namun jangkitan demam denggi akan mengakibatkan pesakit akan mengalami sakit kepala, loya dan juga muntah. Itu antara simptom-simptomnya. Kalau kita rasakan bahawa simptom tersebut tu ada pada diri kita, cepat-cepatlah untuk kita berjumpa dengan doktor. Dan kalau boleh tu kita jagalah kawalan di rumah itu. Kita jangan bagi ada air yang bertakung. Jadi sebelum nyamuk Aedes tu berada di kawasan rumah kita tu, penjagaan yang rapi di kawasan bukan sahaja di luar, di dalam rumah pun kita kena jaga juga. Betul. Jangan kita anggap sekarang ni ancaman kita hanya COVID saja. Denggi masih lagi menjadi ancaman. Okey, kita belum kesempatan untuk berkongsi perangkaan ataupun angka COVID-19 ini. Dalam perkongsian yang kita nak bawakan ini, setakat ini 39 kes pulih dan dibenarkan keluar daripada hospital semalam. Ini saya petik daripada berita harian terus. 147 kes baru disahkan semalam, kemudian 133 jumlah kematian telah pun dicatatkan dan keseluruhan kes yang disahkan positif ialah 10,505 dan kes yang masih dirawat berjumlah 770 kesemuanya. Dan ini Malaysia sedang mengawal sebaik-baiknya, mengendalikan situasi sebaik-baiknya. Dan untuk itu juga berkaitan juga secara tidak langsung keupayaan negara kita ni untuk menjaga tahap kesihatan negara mendapat perhatian juga, termasuklah dalam industri pelancongan kesihatan. Dimaklumkan dalam perkongsian Ketua Pengarah Kesihatan dan dikongsikan ini, Malaysia menang lagi anugerah pelancongan kesihatan. Bidang pelancongan kesihatan Malaysia turut mendapat pengiktirafan
apabila sekali lagi dipilih bagi memenangi anugerah kesihatan dan destinasi pelancongan kesihatan terbaik 2019-2020 bagi 4 tahun berturut-turut. Berita menggembirakan itu dikongsi Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah melalui hantaran Twitternya. Malam ini langsung dari London, Malaysia menangi anugerah kesihatan dan destinasi pelancongan kesihatan terbaik 2019-2020. Sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada keseluruhan pasukan. Jadi syabas kepada Malaysia. Jadi ini adalah salah satu daripada pengiktirafan yang diberikan. Ya. Bukan saja untuk kita lihat tadi gambar Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah kan. Tapi ini adalah semua untuk rakyat Malaysia. Betul. Dan pengiktirafan diberikan juga kepada Tan Sri sebenarnya sebelum ini. Beliau pun kata pengiktirafan ini pun bukan untuk saya juga. Ya. Di atas semua tanggungjawab yang mana kita dah buat untuk kita mengatasi penularan COVID-19 inilah sebenarnya. Semua frontliners. Betul. Ya. Barisan hadapan. Okey, kita berehat seketika selepas ni cerita tentang disiplin berbasikal di jalan raya. Segalanya dalam Malaysia hari ini. Kejap lagi. Aktiviti berbasikal hanya dilarang di lebuh raya, namun dibenarkan di Jalan Persekutuan, Jalan Negeri, Jalan Bandaran dan lain-lain jalan. Sukan riadah berbasikal kini kembali menarik minat orang ramai, sama ada berbasikal secara solo atau berkumpulan. Ia sudah menjadi trend, malah ada segelintir masyarakat yang turut menjadikannya untuk mengisi masa lapang. Bagaimanapun, keselamatan ketika menunggang basikal haruslah menjadi keutamaan. Lokasi kayuhan basikal juga amat penting. Bukan sahaja menjaga keselamatan diri, malah tidak membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Pada Disember 2019, seorang penunggang basikal maut apabila dilanggar sebuah kereta pada jam 7.20 pagi. Meskipun punca kemalangan dipercayai akibat kecuaian pemandu kereta, namun tragedi itu telah meragut nyawa kerana lokasi yang tidak sesuai. Baru-baru ini, satu video telah tular di laman sesawang mengenai sekumpulan individu yang menunggang basikal menggunakan laluan di tengah-tengah jalan raya yang sibuk. Meskipun aktiviti sukarada ini menjadi satu trend masa kini, namun keselamatan diri dan orang lain tidak seharusnya dipandang enteng. Justru, larangan berbasikal di lebuh raya dikeluarkan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi individu yang gagal mematuhinya. Tindakan akan dikenakan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 jika disabitkan kesalahan. Ikuti perincian disiplin dalam berbasikal bersama tetamu di studio. Ya, segala penguatkuasaan yang akan dilakukan sebenarnya kepada penunggang berbasikal ni, kita sebagai penunggang berbasikal ni janganlah marah sebenarnya. Ianya adalah untuk menjaga diri kita masing-masing lah, penunggang basikal dan juga mereka yang menggunakan lebuh raya berkenaan. Ya, betul. Menggunakan jalan. Sebab bila kita berbasikal ni seolah-olah kita melihat kita yang seharusnya diberi perhatian. Kerana pengangkutan kita tu ataupun vehicle kita tu kecil dan juga lebih vulnerable berbanding yang lain. Padahal kita juga berkongsi jalan untuk orang yang ada kepentingan juga menggunakan jalan berkenaan. Okey, untuk itu kita bercerita lebih lanjut tentang disiplin berbasikal jalan raya bersama dengan Superintendent Dr. Bakri Zainal Abidin. Beliau ialah Ketua Penolong Pengarah Penguatkuasaan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama dengan PDRM pagi ni. Terima kasih banyak-banyak. Bunyi macam dah breakfast ni. Belum. Belum lagi dah macam ni. Betul dia. Hebat ni, hebat. Okey, tadi kita kongsikan tentang insiden yang berlaku membebaskan basikal sebenarnya. Setakat ini semakin lama semakin banyak kita lihat di jalan raya kumpulan berbasikal sebenarnya. Pada pandangan Doktor mewakili PDRM, apa yang dapat dikatakan tentang situasi ini? Okey, tadi sebenarnya saya teruja dengan ayat tadi itu, meracun. Okey, baik. Itu meracun kumpulan. Sebenarnya begini, saya meletakkan satu penanda arah bahawa aktiviti berbasikal ni sebenarnya memang baik untuk kesihatan dan juga pergerakan badu. Tetapi jabat PDRM sebenarnya bukanlah agensi yang menghukum macam ayat tadi kan. Kita sebenarnya cuba mendidik pengguna jalan raya supaya mematuhi peraturan jalan raya demi keselamatan
dia yang menunggang dan juga pengguna jalan yang lain. Ini isunya. So, apabila diviralkan, dan kalau kita nak quote satu viral yang saya rasa agak menarik lah. Buat jenayah salah, naik basikal salah, lebih baik duduk rumah istap tot kan. Maknanya dia melihat bahawa PDRM ni sebagai satu agensi ataupun penguatkuasa ni dengan tujuan untuk cari salah saja. Kita bukan. Kita mendidik saman-saman yang dikeluarkan, tindakan penguatkuasaan yang dikeluarkan untuk mendidik. Dalam konteks berbasikal ni, saya rasa disiplin diri penunggang basikal itu penting. Disiplin diri. Dia kena menentukan bahawa dia berada di satu posisi dan kondisi yang baik untuk berbasikal, dan dalam masa yang sama menentukan segala peraturan, segala peraturan undang mesti dipatuhi. Ini yang kita nak tekankan di sini, bahawa kita tidak melarang aktiviti berbasikal, tetapi ada had dan hak yang mesti diambil melibatkan pengguna jalan yang lain. Kerana dalam konteks basikal dia tidak dikenakan cukai. So sebenarnya untuk berada di atas jalan raya, satu kenderaan itu mestilah ada lesen, dicukaikan. Ada struktur yang membenarkan dia di atas jalan raya. So itulah dalam asasnya, dalam konteks berbasikal ni, itu cerita yang kita sebutkan. Jadi bila kata dikecualikan daripada cukai itu, tidak sebenarnya dikecualikan daripada undang-undang lalu lintas juga. Tidak juga. Tidak. Kena Bukan faham mana betul, kata kalau tidak melibatkan cukai, tidak melibatkan lesen, tidak. Sebab ada peruntukan di bawah Kitab Pengurutan Jalan yang mewajarkan tindakan diambil kepada, kalau saya kata pesalah-pesalah tegar, boleh ke? Penunggang-penunggang tegar. Penunggang-penunggang tegar dalam konteks inilah, dalam konteks ini yang masih gagal mematuhi peraturan. Ada undang-undang khusus yang untuk kita tangani basikal yang penunggang-penunggang yang tegar ni. Yang paling penting disiplin tu pentinglah sebenarnya. Disiplin sebab kita penting, macam Eli kata tadilah, kita berkongsi dengan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Betul. Yang lori, basikal, naik kereta besar-besar dan sebagainya. Kadang-kadang mereka ni konvoi betul, tapi ada segelintir pada peserta konvoi tu yang masuk lane yang salah lah. Betul. Kan? Jadi ianya mungkin mengganggu keselamatan pengguna yang lain. Doktor, ada yang mengatakan bahawa kenapa apabila dah jadi trend sebegini rupa, dah ramai sangat orang berbasikal, barulah akan ada penguatkuasaan ni. Kenapa tak dari dulu? Sebab berbasikal ni sebenarnya dari dulu lagi dah ada dah. Tapi kenapa sekarang ni dah jadi trend, dah ramai sangat orang berbasikal? Baru bising barulah bising nak buat itulah, nak buat inilah, doktor. Saya nak betulkan kenyataan tu. Ini orang yang kita cakap bertindak bukan bermusim. Apabila ordinan lalu lintas diwujudkan pada tahun 1959, tindakan telah pun diambil sejak tahun 59. Sebab tu adanya ordinan lalu lintas ataupun kanun lebuh raya ni. Apabila adanya bila pertambahan kenderaan yang lebih banyak akan ditukar menjadi Akta Pengurutan Jalan 1987. Betul. Ikut Kuasa Kepada 1/1 1987. Maknanya tindakan penguasaan itu berterusan sebenarnya. Tidak ada yang disebut bermusim dan juga berkala. Kalau saya nak ambil contoh klasik, tahun 2006 saya telah pun mengambil tindakan ke atas basikal lajak di Johor Bahru. Di mana aktiviti berbasikal di saya boleh lupa tempat. Lebuh Raya. Bukan Lebuh Raya, di bypass Johor Bahru, di lingkaran dalam. Itu melibatkan kumpulan kanak-kanak yang main basikal lajak tu. Kita dah ambil tindakan sampai 2006. Tapi akhirnya kemuncaknya yang melibatkan kematian 6 orang. Betul. Itu kemuncaknya. Tetapi pendekatan itu telah pun diambil lebih awal. Kan? Maknanya kita bukan berkala. Saya nak betulkan di sini bahawa tindakan penguatkuasaan itu bukan dibuat secara berkala. We mean business. Tidak ada hari tanpa penguatkuasaan. Okey, ia membawa kepada satu persoalan lagi. Okey, kita tindakan itu, undang-undang itu memang wujud, dan tindakan bukan bermusim. Mungkin sebab trend tu semakin lama semakin kelihatan, sebab tu kedengaranlah perkara-perkara seperti penguatkuasaan ini. Basikal lajak tu lebih menjurus kepada basikal yang tidak mematuhi SOP dan sebagainya. Ini katanya dah betul-betul pakai topi keselamatan dan segala gear tu ada, tapi pun kena juga. Jadi bagaimana nak mengimbangi yang basikal lajak dengan ni, dua-dua salah kalau melakukan kesalahan. Okey, saya nak meletakkan persepsi begini. Kita ada hampir 32 juta kenderaan di Malaysia. Okay. Dalam konteks kenderaan yang berdaftar ni, kumpulan yang paling banyak terlibat dengan kemalangan jalan raya, hampir 66% ialah penunggang motosikal. Daripada 32 juta. Hampir 113,000 melibatkan kumpulan motosikal dan hampir 66% mati. Apa yang saya nak cakap ni, semakin kecil struktur itu, dia sebenarnya lebih terdedah kepada risiko.
Semakin kecil struktur kenderaan. Semakin kecil. Kalau kita lihat dalam konteks besar lori perdagangan, bas, kereta, basikal dan pejalan kaki, maknanya semakin kecil struktur itu sebenarnya semakin berisiko apabila kita berada di jalan raya. Faktor apa? Faktor kelajuan yang berbeza. Faktor kelajuan yang berbeza. Sebab itu kadang-kadang kehadiran di lebuh raya khasnya memang menyebabkan risiko yang paling tinggi. Sebab saya sebutkan tadi. Sebab itu dalam konteks kenderaan ini, saya dah sebutkan tadi bahawa motosikal paling banyak terlibatkan kemalangan dan juga kematian. Sebab makin kecil. So dalam konteks berbasikal, saya rasa kalau menggunakan di lebuh raya dengan angin yang kuat, yang kenderaan yang dipanju, kelajuan 90 ke 110, dia akan menyebabkan tidak stabil. Betul. Ini pengalaman kita. Kalau kita memandu kereta sebenarnya pun kalau berselisih dengan bas, kenderaan berat pun kita terasa angin. Tambahan pula berbasikal. Sebab itu kita mengambil tindakan yang tegas di bawah Seksyen 79 berkait 2 Akta Pengangkutan Jalan 1997 supaya menghadkan aktiviti berbasikal ini di lebuh raya atas faktor keselamatan. Ini isunya. Dan kita tidak mendirikan apa-apa halangan untuk berbasikal di jalan persekutuan, jalan negeri, bandaran dan sebagainya. Dan ada juga pihak berkuasa tempatan yang meletakkan laluan berbasikal macam di Putrajaya. Itu merupakan trek-trek yang boleh kita gunakan. Yang kita pentingkan ialah tidak membenarkan atau melarang penggunaan di lebuh raya. Ini yang mesti dibetulkan. Sebab itu pihak konsesi ada meletakkan papan tanda melarang penggunaan di lebuh raya atas faktor keselamatan dan juga faktor kesihatan sebenarnya. Ini yang tujuan asasnya untuk beriadah, tapi berhadapan dengan risiko karbon monoksida dengan segala macam kebisingan, saya rasa tidak sesuai lah. Macam tadi seorang sahabat kita yang bercerita dia konvoi boleh melihat sawah padi dan sebagainya. Itu dia rekreasi kan. Sebenarnya memang ada manfaat yang boleh diambil. Memang ada manfaat. Tapi itulah kadang-kadang bila kita terlalu gairah dengan melihat manfaat dari segi kesihatan dan juga liburan itu, kita lupa aspek keselamatan itu. Kita tidak begitu cakna. Dan satu persepsi yang barangkali doktor boleh komen sikitlah. Apabila membabitkan kemalangan basikal ini, yang akan dipersalahkan ialah kenderaan yang lebih besar. Walhal mereka tidak sepatutnya berada di situ. Seperti macam kalau kita tengok basikal, siapalah yang langgar ni? Tak kesian ke yang langgar kan? Padahal barangkali yang memandu lori dan sebagainya itu dah memang ikut dah peraturan. Itulah dia kan. Saya setujulah. Macam ada beberapa negara lain di Asia. Dia menggunakan istilah lagi kecil, kalau kenderaan besar langgar kenderaan kecil, salah kenderaan besar. Tapi dalam konteks di Malaysia, kita ada peruntukan undang-undang macam di bawah Seksyen 42, memandu dalam keadaan melulu dan berbahaya, memandu dan kurang cermat dan tidak bertimbang rasa. Ini semua ni elemen-elemen pertuduhan yang boleh dikenakan juga kepada penunggang basikal dan juga siapa yang menggunakan jalan raya. Mana tidak ada berkecuali. Walaupun peruntukan tentang penggunaan basikal ni agak terhad dalam akta, tetapi sebenarnya apabila melakukan kesalahan, dia boleh diambil tindakan di bawah Seksyen 42 dan juga Seksyen 43. Ini yang kita kena betulkan. Soal salah atau tidak yang melibatkan entiti yang lebih besar dan pun kecil, sebenarnya dia bergantung kepada siasatan. Tapi dalam norm biasa sebenarnya, tadi kalau kita lihat klip tadi menunjukkan bahawa dia naik di atas lebuh raya, akhirnya kena langgar dan kereta. Itu yang saya cakapkan tadi tentang kadang-kadang kehadiran kita tu tidak dirasai oleh pengguna jalan raya yang lain. Sebab itu dalam menentukan kita berada, kita mesti memberitahu pengguna jalan raya yang kita berada di situ. Bagaimana? Dengan pemakaian helmet, vest kita, lampu dan sebagainya. Itu pemberitahuan yang kita maklumkan yang kita berada di atas lebuh raya ataupun atas jalan raya. Ini mesti pemberitahuan yang mengenai kehadiran kita di atas jalan raya. Kalau di luar negara kita lihat ada track ataupun prasarana yang telah diwujudkan untuk penunggang berbasikal ni. Tetapi di Malaysia ni mungkin agak kurang. Dan saya rasa penunggang berbasikal Malaysia ni mereka keliru. Mereka keliru sama ada boleh lalu tak jalan ni? Jalan ni boleh lalu tak? Jadi contohlah kata kalau lebuh raya tak boleh dilalui oleh penunggang berbasikal kan? Jadi kalau laluan motosikal tu adakah boleh digunakan untuk penunggang berbasikal ni? Lah, itu soalan ni dia okey. Saya melihat begini. Ada negara yang ada undang-undang khusus tentang penggunaan basikal. Macam United Kingdom, Singapura, Kanada, dia ada undang-undang khusus yang membolehkan
tindakan diambil kepada penunggang motosikal yang melakukan kesalahan macam di United Kingdom, denda sebanyak RM5,300 atau £1,000 bagi individu yang menunggang basikal dan terlibat dengan kemalangan jalan raya. Tapi dalam konteks di Malaysia, kita tidak ada undang khusus yang merujuk kepada penunggang basikal. So penggunaan bukan lorong kecemasan. Lorong kecemasan kita tidak berkompromi. Lorong motosikal. Tapi itu saya cakap sebenarnya di Malaysia dan pengalaman saya sendiri naik motosikal di Lebuh Raya Persekutuan yang memang ada lorong motosikal. Motosikalnya dipandu dengan laju. Dan saya rasa tidak sesuai dan kurang wajar pada masa peak hours untuk penunggang motosikal menggunakan lorong kecemasan, lorong motosikal yang dikhaskan. Ini isu dan cabarannya. Macam di Kuala Lumpur kita ada hari tanpa asap. So, gunakan kesempatan tu sebanyak trek 5.5 km daripada dataran Merdeka sampai ke atas tu 5.5 km. So gunakan kesempatan tu. Dan ada banyak trek lagi yang boleh kita gunakan dan jangan mengambil risiko untuk berada di laluan yang tidak sepatutnya kita berada. Pesanan ni satu hari 17 orang mati ni. Itulah dia. Akibat kemalangan jalan raya. Pesanan ni bunyi macam biasa-biasa. Anda kena faham, terutamanya yang sedang gairah berbasikal sekali. Bukan kita tidak benarkan, dibenarkan. Tetapi kalau boleh jangan fikir tentang kita, keseronokan kita semata-mata kan. Kita fikir yang menggunakan jalan tu ramai lagi daripada pengguna motosikal sampailah pengguna lori dan bas sebesar-besar kita tu. berkongsi jalan raya yang sama sebenarnya. Jalan raya. Saya setuju. Baik, terima kasih ucapkan kepada Superintendent Dr. Bakri Zainal Abidin, Ketua Penolong Pengarah Penguatkuasaan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman. Saya rasa apa penerangan yang telah pun diberikan ni, saya rasa sedikit banyak dapat memberikan pencerahan lah, khususnya kepada anda semua penunggang-penunggang berbasikal. Sudah terang lagi bersuluh. Sudah terang lagi bersuluh, betul. Walaupun banyak package prihatin yang berikan, janganlah guna duit itu untuk bayar denda dan kompaun ya. Betul? Terima kasih. Sayang duit tu. Okey, baik, terima kasih. Ya, Doktor. Terima kasih kembali. Kita berehat sekitar, selepas ini Fazli akan berada di luar untuk tunjuk berapa jenis basikal yang ada. Berbelas jenis basikal ada. Berbelas saya ingatkan ada 2-3 yang punya berbelas-belas. Punyalah banyak. Okey, kepada anda semua nak tahu jenis-jenis basikal yang ada, teruskan bersama dengan saya kejap lagi di Malaysia Hari Ini. Ya, itu ada. Seperti mana yang saya beritahu sebelum kita berhenti berehat tadi, saya dah pun keluar dekat sini. Saya nak tahulah ataupun nak lihat jenis-jenis basikal yang ada sekarang ni. Sebab sekarang ni dah menjadi trend berbasikal. Dan kalau sebelum ini mungkin kita rasa basikal ni ada certain ataupun setengah jenis saja. Ada mountain bike, road bike dan sebagainya. Tetapi di belakang saya ini ada 14 jenis basikal yang perlu anda tahu ataupun anda yang mana mungkin ada bajet lebih sikit kan. Mungkin boleh beli basikal dekat sebelah saya ni. Tahu tak harga basikal ni berapa? Dekat RM25,000 ya. Okey, baik, untuk berkatakan tentang jenis-jenis basikal yang ada dekat sini, saya bersama dengan Edwin Ng Heng Chai, anak kepada bekas legenda lumba basikal negara. Siapa lagi kalau bukan Datuk Ng Jongan. Hai. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar Ali? Alhamdulillah. Ya. Selamat pagi. Okey, baik. Kita lihat dekat sini macam-macam ya jenis basikal yang ada. Dan juga sebagai permulaannya mungkin Edwin boleh kongsikan sebenarnya dekat Malaysia ni dah agak berapa lama mereka ni berbasikal. Maksudnya trend berbasikal dekat Malaysia ni dah berapa lama dah sebenarnya ada? Ringkaskan panjang jadi pendek. Jadi sebenarnya berbasikal ni dah berpuluh-puluh tahun. Cuma kebelakangan ini dalam 10 tahun dia tiba-tiba melonjak. Begitu ramai sekali cyclist yang berminat berkayuh basikal. Bukan saja di dalam hutan, di lebuh raya, malah budak kecil pun dah ramai ke outdoor berbasikal. Dan antara yang menjadi pilihan untuk mereka ni kan, basikal jenis apa? Biasanya kita tahu ada mountain bike, road bike kan. Adakah dua jenis basikal ini sebenarnya yang menjadi pilihan rakyat Malaysia sekarang ni? Sudah pasti. Sudah pasti oleh kerana masing-masing ada cita rasa atau hobi yang berminat masuk hutan, ada yang suka berada di lebuh raya. Jadi bagi saya berada di syarikat saya sendiri di Damansara Utama, berkongsi dan membawa mereka ke direct
apa yang mereka perlu. Jadi tak perlu membazir kan, membeli 2-3 kali basikal. Okey, baik, jom kita lihat antara jenis-jenis basikal yang ada dekat sini. Okey, kita mulakan dengan ini basikal paling mahal ada dekat sini Sementara ni sementara ni. Okey, kita sikit. Ini kalau kita lihat yang siapa tahu ini TT bike kan? Ya, betul. Okey, jadi mungkin Adi boleh kongsikan jenis basikal ni? Okey, jenis basikal sebegini adalah untuk acara yang berseorangan. Bermaksud perseorangan tu adalah acara seperti berenang, berkayuh dan berlari. Kita panggil triathlon. Baru-baru ni memang ramai orang mengambil sukan ini sebab lebih mencabar dan bukan senang dalam 3 acara dalam sehari. Okey, juga ada digunakan oleh ujian masa perseorangan di sukan antarabangsa international lumba seperti Tour de France yang baru-baru ni penghabisannya di France. Ya, betul. Mereka guna basikal ini di peringkat ke-20 yang telah make the champion of the Tamtra menggunakan basikal Tamtra. Ya, ini adalah basikal Tamtra yang mereka digunakan atau triathlon. Yang Malaysia ramai orang digunakan. Okey, apa yang membezakan basikal ini dengan road bike? Dan kadang-kadang kita lihat basikal sebegini rupa pun ada juga yang katakan bahawa dia macam-macam road bike juga. Betul. Tapi yang membezakan TT bike ini dengan road bike apa dia? Okey, TT bike sebenarnya adalah ada 2 seperti tanduk, kita panggil aerobar yang boleh merendahkan badan kita untuk selesa badan kita untuk menjimatkan tenaga, sambil itu dapat memotong. Okey, kita panggil aerodinamik, angin, betul. Okey, bermaksud aerodinamik dan berehat di siku di antara handlebar badan, energy transfer. Jadi lebih laju, lebih senang, lebih jimat tenaga. Itu peranan antara TT bike dengan road bike. Itu dia. Itu antara perbezaannya lah. Okey, kita dah lihat dah TT bike. Jom kita terus saja nak lihat road bike. Road bike ni yang sebenarnya yang sekarang ni menjadi trend rakyat Malaysia. Cuma yang membezakannya dari segi jenama dan juga harganya. Betul. Ya, dari segi segala kelengkapan yang ada dekat sini semuanya sama ya. Kecuali group set yang berbeza, kan? Well, kegunaan basikal road bike boleh dikatakan hampir berbeza. Okey, sepertinya roda sama besar, okey, tetapi handle-nya tiada ditanduk, tak ada aerobar di depan. Tetapi masih boleh menggunakan acara yang sama, tiada perbezaan. Advantage dia ada sedikit kekurangan. Tetapi lebuh raya ini kita panggil basikal lebuh raya. Kita panggil road bike, yang itu panggil tri bike. Jadi ini adalah kategori masing-masing acara berbeza. Jadi yang ini lebih pada tumpu kepada majoriti penunggang basikal. Basikal yang menggunakan jalan raya lah ya. Betul. Dan kalau kita nak membeli road bike ini kepada mereka yang rasa macam rasanya nak beli road bike lah, nak beli basikal ni lah. Apa perkara penting yang mereka harus lihat kalau dalam nak membeli road bike ni? Okey, nombor 1 pasti keselesaan sendiri berapa yang boleh mampu. Bermulanya hobi basikal, tak kiralah mahal murah. Janji kita bersukan untuk kesihatan badan. Apa yang saya selalu beritahu, berkongsi dengan kawan, for the love of the sport. Jadi bukan untuk menunjuk-nunjuk, bukan basikal canggih, asalkan 2 roda kita dapat bersenam. Itu paling penting untuk majoriti. Okey, road bike ini adalah dia lebih sesuai untuk majoriti daripada Tamtra bike. Jadi orang siapa nak guna basikal sebegini pasti terbaik. Betul, pasti terbaik. Janganlah kita rasa macam basikal kita murah ni kan, tak boleh nak lawan kawan kita kan. Tapi yang menarik perhatian juga, road bike ni sebenarnya dia punya beratnya. Kalau ini berapa beratnya? Berat biasanya purata keberatan satu basikal dalam 6 kilo ke 7 kilo setengah. Jadi harga perbezaan juga banyak berbeza. Walaupun ringan berat, perbezaan harganya memang berbeza lah. Okey, jadi kalau road bike ni kalau 6 ke 7 kilogram, angkat 2 jari pun dah boleh dah. Pasti. Okey, jom kita beralih kepada basikal mana lagi yang Edwin nak tunjukkan? Okey, mountain bike. Okey, sebenarnya jenis basikal banyak. Kita mula dengan basikal kecil dulu untuk keluarga. Okey, apa yang bermaksud basikal keluarga? Basikal budak kecil. Basikal budak kecil. Okey, jom kita ke depan. Ya, depan.
Okey. Inilah dia kalau misalnya kata kita ni berkeluarga nak beriadah ya. Kalau si ibu ataupun bapa boleh menggunakan road bike kan. Betul. Jadi untuk anak-anak pun penting juga. Silakan. Betul. Okey, ini adalah basikal kanak-kanak yang berumur lingkungan 3 ke 5 tahun. Jadi basikal sebegini adalah baik membawa anak keluar dari rumah bersenam. Okey, daripada duduk rumah bermain telefon. Jadi bagi aktiviti kepada mereka. Jadi bersukan sedikit, keluar peluh, badan pun sehat. Jadi maka minda pun dah cukup baik untuk mereka. Cukup baik. Jadi sesuai lah untuk sisi keluarga. Sedikit Edwin boleh kongsikan kalau mereka nak berbasikal ni faktor keselamatan pun harus dijaga juga. Wah, itu memang sudah pasti. Untuk faktor keselamatan jalan raya bukan saya saja. Mari kita bersama berkongsi jalan raya bersama pemandu. Satu topik lagi saya sentiasa perbualan dengan kawan. Macam mana kita nak jaga sesama kenderaan dengan berbasikal. Jangan sahaja kereta yang memberi ruang kepada kita. Jadi sebagai seorang penunggang basikal, kita patut faham situasi pemandu juga. Jadi tetapi kebanyakan pemandu dengan basikal tak boleh faham berkaitan. Dia tak boleh jarakkan basikal dengan kereta. Jadi tak boleh expect pemandu yang tak berbasikal dia tak boleh judge. Okey, macam mana kita nak buat benda ini, mungkin akan datang kita ada lebih lanjut. Kita bagi lagi lah Edwin untuk kita berkenaan dengan faktor keselamatan ketika kita berbasikal. Jadi yang paling penting kalau kita nak berbasikal ni, yang paling penting kita pakai helmet pakai kasut dan sebagainya Okey, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Edwin Ng Heng Chai, anak kepada Legenda Peluru Berbasikal Negara Datuk Hanggan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita jumpa lagi nanti. Baik, sebelum kita berhenti berehat seketika, jom sesuai kita saksikan ini dia perutusan khas yang telah pun dibacakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia berkaitan dengan pakej Kita Prihatin semalam. Jom kita saksikan. Dan sedari. Sejak awal lagi, kerajaan berazam untuk menjadi pentadbiran yang prihatin. Sebuah kerajaan yang bukan saja memahami masalah yang dihadapi oleh rakyat, tetapi juga bertindak dengan cepat dan cekap untuk mengatasi cabaran-cabaran yang menggugat kesejahteraan rakyat dan juga negara. Kerajaan mesti bersikap prihatin kerana inilah yang diperlukan oleh rakyat jelata, lebih-lebih lagi di zaman yang amat mencabar ini. Sehubungan itu, hari ini saya dengan sukacitanya ingin mengumumkan Kerajaan Perikatan Nasional telah memutuskan untuk melaksanakan beberapa inisiatif dan bantuan tambahan khusus untuk saudara dan saudari sekalian di bawah pakej kerangka inisiatif tambahan prihatin atau dengan ringkasnya Kita Prihatin. Okey, itu sedikit serutan ucapan pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tentang pakej kerangka inisiatif tambahan Kita Prihatin dan berita gembira bagi rakyat Malaysia yang memberikan peruntukan 10 bilion keseluruhannya, 600 juta untuk geran khas prihatin untuk peniaga mikro dan 7 bilion diperuntukkan untuk bantuan khas atau bantuan prihatin nasional 2.0 dan 2.4 bilion ringgit program subsidi upah 2.0 ini. Kita nak fahami lebih lanjut, walaupun ini berita gembira kepada kita, sejauh mana ini dapat kita manfaatkan dan membantu menjana dan memulihkan ekonomi negara. Saya bersama dengan Profesor Dr. Hu Ki Ping, penganalisis ekonomi bersama dengan kita pagi ini. Selamat pagi, Prof. Pagi. Apa khabar? Terima kasih. Good. Terima kasih sudi bersama kami. Okey, Prof, sebagai permulaan pandangan tentang pengumuman Perdana Menteri semalam. Memang hatinya untuk rakyat. That's number one. Okey. Janganlah buat projek besar-besar, rakyat tak boleh hidup. Itu that's first. Bagi PM adalah rakyat terutama, terpenting. Ya. Tak kira kaya, memang kaya tak perlulah kan. Orang B40, M40 yang perlukan bantuan. Sekarang susah lagi. 1 million, hampir 1 juta orang tak dapat kerja, buang kerja. Ya. Walaupun 4.7, 4.5, ini tak maksud, tapi yang penting 1 juta. Hampir kalau 2 bulan lagi, cuma TB3 sekarang banyak orang tak pecah. Kawan saya tak ada sekarang. That is problem. Ya. Susah nak cari kerja lain. Itu, tengok itu AirAsia ke, MAS ke,
ramai. Restoran ke, hotel ke. Very bad. Jadi rakyat yang diutamakan maksudnya bagi duit. Jangan cakap saja. Yang nak guling-guling nak buat politik besar-besar itu. Nak tukar, nak pecahkan Muhyiddin. Bagi duit jangan cakap. Bantuan dari Sabah, Kunat ke, sampai Perlis ke, sampai Bengkalan Cepak ke, Kelantan, bagi. Itu betul. Kan? Jangan cakap lagi. Tapi Muhyiddin tak banyak cakap. Dia diam berisi. Kalau Mahathir cakap tiap-tiap hari, Kanwarin tiap-tiap cakap hari, susah itu. That is a problem. Banyak nak lawan. Kita perlu pihak yang menguruskan keadaan negara kita sekarang ni. Okey, berbalik kepada bantuan yang diberikan oleh kerajaan ni. Pada pandangan Prof, sebab ia berperingkat-peringkat kan daripada prihatin, kemudian 2.0 dan sebagainya. Adakah ini satu perancangan yang bagus? Jangan bagi semua, bagi sikit-sikit dulu. Ini untuk bantuan, bukannya seluruhnya. Jadi rakyat terpaksa cari kerja dan kerajaan tugas yang membina kerja. Bawalah pelabur asing kan, tambahlah pelabur tempatan. Itu kerja lebih penting. Tapi buat sementara bagilah bantuan. Itu just stop gap measure. Okey, stop gap measure. Tengok, tak ada yang macam tu singa. Sekarang dah kena halau. Anaknya tak tinggal sekali. Itu problem. Jadi maksudnya stop gap measure ada duit. Oh, thank you sir. Itu penting. Mungkin 3 bulan. Mungkin 4 bulan. Semasa itu ada chance cari kerja. Ada kuasa, ada tenaga nak buat kerja yang lain. That is what you must do. Bukannya you ambil sekali. No, they are not feeding. You not feeding, you bagi bantuan. Untuk dimanfaatkan dan bukan untuk dibelanjakan secara boros dan sebagainya. Okey, bagaimana kita tahu dan kita sentiasa menantikan hari-hari pengumuman sebegini kan kepada rakyat terutama yang terkesan ini. Bagaimana ini tidak dilihat sebagai wang untuk dibelanjakan semata-mata tapi dapat dijanakan untuk ekonomi? Kalau dibanding dengan projek-projek besar, kata ECRL, kalau tidak ditangguh duit berapa bilion akan dibelanja, katanya 2 bilion tiap-tiap bulan, 3 bilion, you belanja pada rakyat. Itu boleh tangguh, ini tak boleh tangguh. Betul tak? Itu double tracking. Ataupun projek-projek besar yang lain, boleh tangguh termasuk RTS Singapura. No problem, tunggu saat. Ini duit, ini untuk makanan. That is important. Jadi hati planning atau priority kerajaan. Itu yang penting. Okey. Jangan bagilah syarikat 200,000 rentuh. Tutup, tapau, habis. Bagi dia sikit, tolong dia bekerja. Dia biar tuan punya boleh buat banyak. Entrepreneur dia boleh masih lanjutkan lagi. Lepas tu boleh naik. Syarikat ekonomi dah boleh. Dulu minus 28. First quarter, second quarter minus 4. Jadi third quarter, ini quarter mungkin dah positif. Jadi anggarannya lebih baik. Jadi kerja ataupun syarikat-syarikat boleh hidup. Boleh hidup, boleh upah. Kalau vaksin masuk, Asia boleh terbang. Itu cepat, mungkin dapat. Rusia akan beli 12 pound. 12 pound satu dosage. Jadi 20,000. Lebih baik dari China. China tak pasti lagi. Jadi bagilah. Jadi saya rasa dengan vaksin mungkin 2021, 1 tahun lagi, bubble darah besar akan pecah. Berapa bilion, mungkin 10 bilion akan keluar. Tiap-tiap satu syarikat yang buat macam Pfizer ke, Moderna ke, Johnson Johnson, boleh keluar setengah bilion, 500 juta. 1 tahun. No problem. Jadi akan pulih. Buat sementara ini, kena bantuan. Prioritinya. Jadi ekonomi mesti pulih, mesti itu lombat, lonjok. Baik. Contoh sebagai misalnya kata saya ni penerima bantuan ini, saya lihat kalau seorang tu bujang dapat RM500 bantuan. Tak kerja lagi. Apa yang patut saya buat dengan duit tu? Adakah saya simpan ke sebab mungkin saya ada kerja lain juga, ataupun sebab kita nak membantu menjanakan ekonomi dan prioritinya ialah kepada rakyat sekalian. Bantulah girlfriend. Maknanya belanjakan jugalah ataupun buat masa sekarang pada pandangan Prof simpan dulu ke macam mana? Tengok pada masanya ke siapa ke. Ini susah nak kata. Kalau dia dapat duit, dia boleh buat apa-apa. Tapi yang penting bagi saya, kalau dia ada kerja, dia jimat sikit.
Okey. Dia mau belanja, tak belanja ekonomi tak jalan. Ya, betul. Ini Ya. KDNK kerana ada perbelanjaan. Ya. Consumption. Satu boleh kali 3. Kalau projek besar 23 tahun itu 34 tahun sampai mau mati tak tahu lagi. You know, one times dia punya multiply effect sampai 3-4. Dia belanja RM1 tambah 3. Ramai orang akan dapat manfaat. Ya. Dia belanjalah. Ada kerja, tapi kalau kerja tak pasti jangan belanjalah. Kalau sure belanja. Kenapa saya tanya soalan? Sebab mungkin ramai yang gembira dengan bantuan diterima tapi takut nak keluar duit, takut nak berbelanja sebab kita tak tahu apa lagi. Pasti depan. Masa depan tak tahu. Tapi sekarang boleh buat tengok kerja lah. Tengok sektor manakah dan lain lagi. Kalau sektor pasti belanja. Kalau sektor tak pasti jangan belanja. Okey. Ini tak susah nak kata kan. Tiap-tiap seorang. Pada pandangan Prof, sektor mana yang boleh kita lihat? Itu perhutanan ke, perkilangan, itu sawit ke. Itu minyak, kata minyak tu mentah, petrol pun akan naik. Ada vaksin, minyak kapal tu naik, dia akan naik. Boleh ada harapan. boleh keluar, ya. Ada harapan. Sawit sekarang 3,000. Pegawai kecil okey, bagus. Cuma ketat harga tak naik, tapi latexnya tak naik. Kalau kerja di kilang-kilang sklop sampai ini. PE-nya 180, bodoh ini ada bubble besar-besar dan mati masuk. Jadi janganlah masuk saham-saham yang tak terkena. Agar rugi hancur sekali. Itu ada rasanya, saya rasanya, dan saya rasa kalau pada tempatnya, siapa tempatnya. Memang banyak sektor yang boleh itu rebound. Rebound dengan cepat, termasuk pelancongan. Bukan sekarang, 6 bulan. Ada vaksin, pelancongan boleh naik. Ini pelancongan bagi saya besar sekali. Hampir 1 juta ke 1 juta lebih. Bukan gentinglah gambling itu matilah. Bukan Malaysia, bukan COVID, tapi kerana China. China tak ada duit nak keluar. Orang China tak ada US dollar, dia tak bagi orang keluar. Gambling. Genting Singapura, genting Hong Kong, Macau mesti turun kerana orang besar-besar kaya yang belanja gambling, yang main judi, tak ada duit, tak boleh keluar. Itu memang tak ada. Kalau kerja di genting, di hiburan, tempat hiburan okey. Dalam casino habis. Okey, baik. Kita kalau boleh sentuh sikit tentang bisnes mikro ni kan yang baru nak mula dan sebagainya. Adakah mereka masih lagi perlu berhati-hati ataupun sekarang dah boleh mula all out? All out already. Kalau makanan, kalau kedai makanan, kalau servis banyak sikit, I think the best is eatery. Itu makanan. Kedai makan memang boleh licin. That's rebound fastest. Jadi ada kerja, ada duit, belanja makan. Makan, that's the most important. Jadi sampai sekarang, cuma kedai-kedai besar. Melayu ke China, restoran China yang besar, lagi 3 bulan tutup, 3,000 besar akan tutup. No joke. Macam yang mahal sekali, itu Noble House. Sekarang tak sampai 3-4 kerusi apa macam. Itu mahal. Satu kali makan RM2,000. Itu komit memang tak boleh tahan. Kalau 3 bulan lagi tak boleh tahan. Banyak restoran-restoran besar, restoran di Johor Bahru yang bergantung pada Singapura. Orang Singapura masuk berapa ratus ribu tiap-tiap hari. Jadi di Johor hancur. Restoran ke hotel kecil hancur. Hotel kecil okeylah pasal pelancongan tempatan masih boleh. Tiap-tiap tempat penuh. Tapi yang tinggi, Hilton, RM200. Di Andaman, hotel Andaman juga 400, dulu 3,000. Yang besar susah, yang kecil boleh hidup. Pasal local tourism. Jadi ini sepatutnya kesempatan yang ambil oleh peniaga-peniaga makro industri makanan ini untuk merancangkan perniagaan. Okey, akhir sekali kalau boleh saya nak bincang panjang, cuma masa kita agak singkat. Apa nasihat Prof kepada rakyat apabila mendapat berita gembira ini dan juga peruntukan diberikan ini? Belanja. Jangan belanja main pakai koran, belanja apa itu, belanja yang betul lah, tepat. Belanja yang menjana ekonomi. Betul. Okey. Kalau simpan boleh? Simpan pun boleh, tapi kadarnya rendah. Labor sikit mungkin. ISM ke, ISB ke, no problem. Okey, baik. Prof, terima kasih banyak. Kesempatan yang singkat tapi macam-macam perkara kita pelajari hari ini. Profesor Dr. Hu Kiping, pengasas ekonomi, dan
duit diberikan, belanja. Tapi dengan berhemah. Kalau perlu simpan, ya, dan rancang. Berhemah. Ya. Terima kasih banyak ya, Prof. Sudah bersama kami. Kita berehat seketika. Selepas ini, nak bersama dengan seorang artis yang dah lama kita tak tampilkan ke MHI. Dan kita akan tampilkan Sheila Hamzah seketika nanti. Jangan ke mana. Cinta itu adalah anugerah yang memenuhi tiap rongga jiwa. Tak ku percaya untuk menerima pelengkapi hidup dari yang esa. Kaulah permata penyejuk hati ayah dan ibu. Kaulah bukti kasih sayang yang aku sayangi siang dan malam, anakku. Kan ku jaga sepenuh jiwa, memberikan segala yang kau perlu, yang ku harapkan engkau membesar menjadi seeloknya manusia. Kaulah permata hatiku, penyejuk hati ayah dan ibu. Kaulah bukti kasih sayang yang aku sayangi siang dan malam. Ku tahu ku tak sempurna, namun ku kan mendidikmu, membesarkanmu, mengajar arti cinta. Tak kira apa jua yang bakal kau ciptakan, ku kan selalu mendukungmu selamanya. Kaulah permata hatiku, penyejuk hati ayah dan ibu. Kaulah bukti kasih sayang yang aku sayangi siang dan malam. Kaulah permata hatiku, penyejuk hati ayah dan ibu. Kaulah bukti kasih sayang yang aku sayangi siang dan malam, yang kan ku sayangi buat selamanya, anakku. Terima kasih. Oh, lama tak dengar suara Sheila Hamzah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Penyejuk hati. Sejuk je. Keadaan studio ni tadi panas. Sejuk. Tiba-tiba sejuk lah. Itulah dia. Kita nak tampilkan terus ke Alang-Alang? Boleh je, Mat. Sheila depan sikit, Sheila. Jom. Inilah sikit. penyejuk Seth hatinya. Wais. Ya, saya. Alah. Tak jalan lagi Belum lagi. Oh, belum lagi. Berapa tahun dah ni? Ni setahun 3 bulan. Oh, setahun 3 bulan. Merdeka Baby ni. 3 bulan. 3 minggu Kan? sebenarnya. Sebelum 3 minggu. Lahir 31 Ogos 31 Ogos. Baby Merdeka. Oh, dia tengok gambar tengok dia. muka sendiri.
Nak panggil Seth ke Wais ni? Dua-dua pun boleh. Seth Wais. Oh, macamnya muka. Pagi sangat ni. Dia tengah scan. Oh, tengah scan scan orang Okey, dia dulu, scan dululah. Kira dia bila dia. dia dah jadi mak ni memang lagu untuk anak je sekarang. Ni trend mak-mak selebriti ni. Dia macam mana tau. Sebab saya rasa kalau tak tulis lagu untuk dia rugi. And then saya nak ada satu lagu untuk kira compile semua memori masa dia kecil. Jadi masa dia dah besar sikit dah boleh faham, boleh tengok kan. Tapi kalau guna lagu orang lain rugilah. Itu yang kita buat lagu untuk dia. Tapi masa saya buat lagu ni, saya masa tu dalam 5 bulan mengandung. And then saya record lagu ni pun dah lama, masa 7-8 bulan pregnant. Oh, ya bukan lepas dia lahir. Bukan. So, Tengah pregnant lah ni buat tengah lagu ni. pregnant buat lagu ni. Rekod And semua, record semua pun masa tengah sebelum pregnant. lahir lah? Sebelum lahir. Dia tengah mengandung sebelum lahir lah. Tak, dia cakap dia buat lagu sebab mungkin lepas lahir semua selesaikan lagu tu sebelum. Saya selesai cuma masa kita nak release lagu ni, saya rasa macam kita nak yang dah ada memory punya. Jadi kalau dia baru lahir, macam tak cukup memory tu untuk kita masukkan dalam video untuk dia tengok. So kita tunggu setahun, barulah ada. Cukup visual dan gambar-gambar semua kan. Tapi memang dah ada perancangan lah masa berkahwin, masa belum berkahwin tu memang ada perancangan lah, kalau ada anak nanti memang nak buat satu lagu lah. Tak ada kan? Tiba-tiba saya ada idea, ada satu melodi ni melekat dengan kepala saya. Kalau permata hatiku kan. And then saya macam, saya kena buat ni. Sebab saya dah beberapa hari saya macam fikir saya line tu je. So saya habiskanlah lagu tu. Oh, jadi itu kira pencetus kepada lirik pencetus lain kepada liriknya. Dan juga lagu dan lirik semua saya buat dalam 30 minit macam tu. Dan masa 30 melodinya minit. pun? Melodinya siap semua. And then kira macam naskah atau kira macam surat untuk saya tulis pada anak saya, dan kira doa jugalah pengharapan sebagai seorang ibu. Dan saya yakin ibu-ibu dan juga bapa-bapa di luar sana kira boleh relate dengan lagu ni dan boleh juga gunakan lagu ni untuk kenangan ke apa ke. Ibu lain, ayah lain tak kerti nak menyanyi. Kan boleh ambil lagu sebab Sheila Hamzah penyanyi. Lagu kalau dia buat lagu surat tu kepada anak, bila anak lagi bermakna. Lagi makna. Kan Sheila Hamzah cuma sendiri. tajuk lagu ni sangat-sangat mencabar sebagai seorang ibu nak berikan anak, sebab banyak lagu lain juga kan. Betul. Sebab contoh macam kita dah biasa dengan lagu ni untuk anak. Betul. Ni mak kita buat ni. Betul. Macam saya sendiri, saya punya fokus kepada lagu ni adalah sebab lagu yang macam nursery rhyme banyak sangat kat luar sana kan. Jadi saya nak satu lagu yang ibu-ibu dan bapa-bapa boleh relate sekali, sebab kadang-kadang kita dengar banyak sangat nursery rhyme sebagai parents ni, kita pun pening kepala kan. Jadi kita buat satu ballad yang macam senang untuk didengar. Dan bila dia dah dewasa pun dia masih lagi boleh relate dengar dengan lagu ni. And boleh kira sambunglah ke generasi. Tak adalah lagu yang dinyanyikan ni adalah lagu nak pergi tidur kan. Dah besar boleh dengar juga boleh kan. Insya-Allah. Jadi kalau pembikinan klip video ni dah ada dekat YouTube Dah ada. Semua dah ada dekat YouTube dan juga lagu ni dah ada semua music platform, semua dah available. Sebenarnya peminat saya Sheila Last, diorang memang dah pernah dengar sikit lah, saya bagi dengar sikit. Diorang tanya saya daripada tahun lepas macam bila nak keluar. Sebab kita ada bagi teaser masa record tu. So akhirnya dah keluar sekarang, so semua boleh. Tapi klip video ni kita perhatikan macam orang buat muzik video kadang-kadang mereka kena buat rakaman lah. Yang ni guna semula. Yang mana kan klip ni masa kita buat gender reveal. So kita tak tahu, masa saya scan saya punya PA dia tahu siapa apa gender Jatina. baby. Jadi kita buat gender reveal. Jadi kita masing-masing dah masa tu dalam 5 bulan baru tahu baby boy. Best lah. Dia kan macam bila lagu ni dah keluar, ini daripada saat gender reveal sampai ke usia sekarang, usia semakin sekarang. membesar anak, video tu semakin kena re-edit lah. Betul. ikut kepada umur lah kan. Cerita Boleh banyak kan? ya. Mungkin nanti dia dah besar sikit, lagu matang sikit untuk dia. Tak, lagu kan? sama tapi kena refresh balik lah video-video yang ada. Betul lah, betul juga. Betul juga. Sebenarnya makin lama makin banyak kan. Sekarang pun penuh, phone saya pun dah penuh dah. Gambar anak je kan. Gambar sendiri dah tak ada. Instagram pun dah macam Instagram anak dah. Itulah. Jadi macam mana yalah kalau kita dah jadi seorang ibu ni, kadang-kadang kalau kita nak tinggalkan anak kejap ni pun dah rasa macam rindunya Saya dengan anak. tak. Alhamdulillah. Tak.
Maksudnya bukan tak rindu, saya tak tinggalkan. Oh, setiap pergi mana ada lah. Patut dah datang sekali. Pergi mana memang ada sebab kita memang daripada saya lahir sampai sekarang memang saya jaga sendiri 100%. Dengan suami. Cuma sekarang suami dah kena kembali bekerja dekat office. Kadang-kadang kalau dia still work from home, saya tinggalkan dengan dia. Tapi sekarang saya kena bawa terus lah. Paling lama Seth ditinggalkan berapa lama? 3 hari kot. Tiga hari tak jumpa Sheila lah. Kita orang sebelum rasanya dalam bulan Februari macam tu saya dengan suami pergi kira macam bercuti lah 3 hari pergi ke Thailand kan. Itu 3 hari tinggalkan dia dengan mak. Itu pun kita orang macam Setiap video call lah ni. Video call semua kan. Dia kadang-kadang tapi kadang-kadang kena jugalah ada time untuk diri sendiri. Kena kan. ada rasa rindu tu. Kena ada lah. Tapi dia kau peduli pun sebab dia tak faham dan dia pun tak takut orang. So alhamdulillah dan sebenarnya lagu ni saya buat untuk dia wording dia tu lebih kepada sebab jadi parents zaman sekarang ni lebih mencabar dan saya yakin untuk jadi anak zaman sekarang pun sangat mencabar sebab competition sangat banyak. Jadi untuk in the future kalau kita dengar hayati lirik dia apa pun jua yang dia ceritakan in the future kita akan sentiasa sokong dia. Sebab kadang-kadang parents kita dulu macam kau kena jadi ni, kau kena jadi ni kan. Jadi kita sekarang bagi dia kebebasan untuk jadi apa yang dia nak asalkan benda tu tak melanggar syarat dan terus berjaya. Nanti set dah besar nanti dia ada tanya soalan kan dekat mami dia. Dia tak jawab. Cuba dengar lirik. Tengok lirik. Semua jawapan dekat situ dah. Tak cukup cakap I love you. Dengar ni semua ni lah. Cukup dah ni. Kena pastikan dalam playlist ada tu. Nombor 1 dalam playlist. Betul. Kena ada. Okey, bila kita nampak sambutan hari lahir dan sebagainya ni, dan nampak macam nak cenderung ke arah dia jadi pemain bola sepak ke apa dia? Dia suka benda macam bola, kereta. Lepas tu dia suka dengan muzik juga macam klasikal. Tapi itulah father dia pun suka bola sepak. Jadi macam apa-apa benda dia suka benda tu jadikan bola. Tu yang kita jangan tak apalah buat je lah tema bola sepak sebab dia suka main-mainkan. Tapi tak tahulah. Terus semua ni saya design tau. Saya design sendiri semua. Siapa? Saya buat sendiri backdrop semua saya design. T-shirt jersey tu semua saya design. Set wise ni lebih rapat dengan siapa? Dua-dua. Dia jumpa dia memang nampak kita dua-dua all the time. Jadi dia memang rapat dengan dua-dua. Dia bonding dia lain. Okey, adakah rasa dengan lagu ini saya cukup untuk diberikan hadiah kepada anak atau apa lagi perancangan nak buat? Perancangan dia of course pada waktu sekarang ni apa-apa yang kita buat semua memang untuk anak lah. Financially everything memang kena kira macam kita sebagai parents sekarang ni memang kena banyak menyimpan lah untuk anak kita in the future. Itu je lah. Ada lagi ke ini lagu sebelum lahir? Sebelum lahir. Ciptaannya. Ini selepas lahir ni dah ada ke? Selepas lahir kena tunggu dia besar sikit mungkin dia boleh join sekali nyanyi macam saya dengan bapa saya dulu. Betul lah. Dulu saya muncul di album Abah masa tu umur 4 tahun ke 5 tahun. So insyaAllah. Maknanya 3 tahun lagi lah. Kalau Sheila dah ingat itu maknanya perancangan tu ada lah insyaAllah. Ada. Tapi saya kena dengar betul-betul lah. Kalau mana tahu kalau dia dapat talent daripada saya, okey. Kalau dia dapat talent daripada ayah dia, kita kena dengar dulu lah. Kena dengar dulu. Apa auto-tune dia? Tak, apa suruh dia rap je lah. Betul kan? Suruh dia rap habis cerita lah. Tak payah auto-tune. Rap tak payah auto-tune. Tak ada masalah. Selain pada lagu ni, memang fokus lagu ni lah. Belum ada lagi lagu-lagu yang lain ni, lah. Dan in the future kita sebenarnya dah record ada few songs. So tunggu satu-satu lah keluarkan. And then dalam masa yang sama kita tengah merancang untuk ada konsert pada tahun depan. So mudah-mudahan segala keadaan semua akan Planning bukan virtual konsert lah. Bukan virtual. InsyaAllah. Kita dah dalam perancangan dan insyaAllah akan ada press conference soon lah insyaAllah. Ni pengalaman lalu ni sejauh mana ia masih lagi meninggalkan kesan pada diri? Dia sangat masih terkesan sampai sekarang. Mana-mana saya pergi pun orang akan tetap cakap experience saya dekat China. Dan saya sebenarnya lebih aktif sekarang ni dekat Malaysia. Mungkin rezeki banyak kat sini kan. And then untuk buat masa pandemik ni kita tak boleh pergi ke luar sana. Bahaya. Tapi cakap Mandarin masih lancar ya? Masih boleh. Masih boleh. Alhamdulillah. Penting. Saya cakap Mandarin macam ni tak tahu kan? Itulah 3 bahasa. Father dia cakap bahasa Inggeris, saya cakap Melayu dengan kan? Bagus. Okey. Selamat Jaya. Terima kasih banyak Nisha. Terima kasih. Semoga sihat-sihat, membesar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak-banyak. Untuk buat lagu
bersama-sama dengan ibunya. Okey. Semoga. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Siap selalu. Assalamualaikum. Bye.